with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy dan hari ni Kamar bawakan korang compilation 2 cerita seram daripada 2 subscriber yang berbeza tentang pengalaman seram yang diorang pernah alami semasa di university. So, kisah yang pertama ni berlaku dekat UIA Gombak. Siapa tak kenal lagi university ni? Tapi sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah yang pertama ni seorang lelaki yang kita gelarkan nama dia Ramli, bukan nama sebenar sebab dia minta nama dia dirahsiakan. So, Ramli ni merupakan seorang pelajar UIA Gombak. So, cerita ni berlaku semasa Ramli merupakan seorang pelajar di universiti tersebut. So, dalam kampus dia ada 3 gate tau, and ada hutan. Gate yang ketiga tu pula dekat sebelah kubur. So, ini antara tempat yang famous lah dan sebenarnya banyak juga dengar kisah-kisah seram yang terdapat dekat sana. Ramailah pelajar-pelajar lain pun pernah alami juga paranormal dekat situ. Tapi Ramli nak share apa yang pernah terjadi dekat perpustakaan di universiti tersebut. Kisah ni baru-baru je lagi berlaku pada bulan Januari 2023. Masa tu diorang baru lepas habis community service sebab dah last day. Pada petang waktu nak solat maghrib tu, Ramli plan nak pergi library nak buat assignment yang tengah pending. Dah bertangguh lah kan. So dia pun pergilah sana lepas makan, solat apa semua. Ramli pergi ke tingkat basement. Dekat dalam library ni ada 4 tingkat tau. Tingkat yang pertama adalah basement, tingkat kedua sampailah tingkat keempat tu dekat bahagian atas. So masa dia pergi dekat tingkat basement bawah sekali tu, ada 4 pelajar perempuan dekat situ. 4 orang je dekat situ. So dia buatlah assignment dekat tingkat bawah basement tu. Dan masa dia tengah buat assignment, tiba-tiba dia rasa macam nak pergi ke toilet. Bila dia pergi toilet, memang sunyi sepi sebab memang tak ada orang time tu. Aura tu memang seram lah. And dalam toilet tu, kalau buka pintu memang akan ada bunyi yang kuat tau, macam bunyi pintu lama tu. So masa dia dalam tandas, semua pintu tandas terbuka, tak ada orang kecuali dia. And masa dia tengah nak buang hajat dia tu kan, tiba-tiba ada bunyi hand dryer yang ada dekat sebelah cuci tangan tu, kat sebelah tempat sinki cuci tangan tu. And seingat dia, hair dryer tu memang dah tak function sejak beberapa hari tu. Jadi dia fikir, oh mungkin ada orang dah repair kot. Tapi bila dia keluar je daripada tandas, dia nak cuci tangan and dia nak guna dryer yang dah function tu, tiba-tiba dryer tu masih rosak guys. Pelik tak? Kenapa tadi dia dengar ada bunyi dryer tapi sekarang dah tak boleh guna? Dan apa yang lagi peliknya, pintu entrance tandas tu tak ada bunyi. Kalau orang masuk tandas, pintu tu memang akan ada bunyi. Tapi sepanjang dia dalam toilet tadi, tak ada pun bunyi. So time tu Ramli dah macam-macam imajinasi dia kan. Mungkin sebab dah mengantuk kot time tu. So dia dah nak keluar daripada tandas, tiba-tiba dia ternampak sama-sama ada lembaga hitam. Kalau dia boleh nak describekan lembaga hitam tu, dia nampak muka tu hitam, tapi muka je yang dia boleh nampak. Dia nampak lembaga hitam tu tengah memerhati dia dari belakang dekat siling atas. Siling atas tu dia macam kotak-kotak yang boleh buka tau, macam dalam office tu. So adalah terbuka sikit. Dalam tu gelap tapi dia buat tak tahulah masa tu kan. Pas dia keluar daripada tandas, tekuk mak kami lah mulut dia, baca doa-doa yang dia tahu kan, ayat kursi macam-macam lah. Tapi apa yang lagi peliknya, memang tak ada lelaki langsung ya. Dan dia tanya pada salah satu pelajar yang perempuan yang ada kat situ kan, ada tak lelaki datang sofa lepas saya keluar daripada tandas? And perempuan tu kata tak ada, hanya dia seorang je lelaki. So siapa yang guna hair dryer tu yang tak function pula tu?
Lepas settle je assignment semua, laju-laju dia terus balik asrama dan tidur. Lepas tu pernah jugalah masa ni dia separuh sedar tau, macam mamai-mamai dalam pukul 2 lebih macam tu. Tiba-tiba ada satu bau yang wangi datang dari bilik dia. Makin lama makin dekat bau tu. Tapi dia tak buka mata lah, dia cover dengan selimut. Dalam hati dia hanya baca doa-doa supaya tak ganggu daripada segi fizikal lah kan. Lepas dia baca doa, lepas beberapa minit, hilang dah bau wangi tu. Bau wangi tu susah nak describe bau dia macam mana. Ramli kata macam bau bunga. Keesokan harinya, dia demam 2 hari guys. Itulah kisah seram yang dialami oleh Ramli masa dia dekat universiti tersebut. So, ada lagi seorang subscriber Kamal share kisah seram masa dia belajar dekat universiti dulu tau. Tapi dia tak bagi tahu, dia tak mention universiti apa. Tapi benda ni berlaku dekat kampus diorang. Korang bayangkan seminggu 7 hari bersamaan 7 hari tau. Korang bercakap dengan kawan korang tapi tu sebenarnya bukan kawan korang. Lama gila dia kena rasuk 7 hari. So, tak apa membuang masa. Let's go. So, kejadiannya bermula selepas Ana, bukan nama sebenar, dengan housemate dia join satu aktiviti yang dianjurkan oleh satu kelab ni. Nama kelab tu terpaksa dirahsiakan atas sebab-sebab tertentu. Jadi korang akan tahu kenapa. Sebab kelab tu dia buat aktiviti gotong royong dekat rumah anak yatim. Tapi rumah anak yatim tu sangatlah terpencil sampai diorang ni kena masuk laluan hutan untuk sampai ke sana. Tak tahulah macam mana pihak kelab ni boleh berjumpa atau boleh hubungi kan orang pihak sana anak yatim tu, orang pihak yang rumah anak yatim tu. Sebab keadaan situ memang macam tak ada line. Bukan macam memang tak ada line. So nak dijadikan cerita, salah seorang housemate dia ni, kita bagi nama Lin, bukan nama sebenar. Kawan dia Lin ni memang banyak benda seram yang pernah berlaku dekat dia. Sebab keturunan dia belah nenek-nenek moyang dia dululah memang banyak kali kena rasuk disebabkan saka dan juga gangguan jin. So keturunan Lin ni memang banyak yang boleh mengubah orang, ada ilmu-ilmu tu lah. Tapi family Lin tak kuat sangat. Hijab terbuka ni tak turun dekat mak dia, tapi turun dekat Lin. Walaupun Lin ni banyak kisah-kisah mistik yang pernah berlaku dekat dia, tapi dia jarang bercerita dekat orang tau. Susah lah kalau diorang yang housemate diorang ni nak suruh Lin ni buka cerita, sebab satu housemate tu memang suka tengok cerita seram. Korang mesti ada juga kan geng-geng kawan-kawan macam ni kan, yang suka buka YouTube kisah seram, tengok sama-sama dengan kawan-kawan. So rupanya Lin pernah ada experience cerita dekat orang, tapi kawan-kawan dia tak percaya. Siap dia kena jadi bahan ejekan lagi. Dan disebabkan itulah Ana dengan kawan-kawan dia tak adalah nak paksa-paksa Lin untuk bercerita. Cuma setiap kali keluar malam-malam kan, housemate Ana ni memang akan alert tau dengan Lin. Sebab diorang tahu Lin ni memang senang kena gangguan makhluk halus ni. Setiap kali melangkah masuk ke rumah, diorang wajib baca ayat kursi dan juga 3 kul. So, berbalik kepada cerita tadi. Lepas diorang decide untuk join gotong royong rumah anak yatim tu, masa tu yang join ada dalam 40 orang student tau. So, korang bayangkan memang cukup-cukup dalam satu bas lah. Masa tu orang yang join dalam 30 orang tau. Jadi memang muat lah satu bas. So, perjalanan dari universiti ke tempat tu mengambil masa 2 jam. Tapi disebabkan masa dalam perjalanan tu, bas tak jumpa-jumpa laluan. Katanya dah 4-5 kali dah bas ni jalan dekat atas laluan yang sama je. Dan perjalanan yang 2 jam menjadi 4 jam. Memang dah lari teruk lah diorang punya tentatif kan. Yang ni pun ada dengar-dengar ada cerita daripada driver bas tu. Driver bas tu kata masa dia nak masuk laluan hutan tu, dia tiba-tiba meremang. Padahal time tu pagi lagi, pukul 9-10 macam tu lagi. Lepas dia dah terperasan yang dia dah lalu laluan sama lebih dari 2 kali, dia dah tak sedar hati sebenarnya. Lepas tu driver bas tu tanya dekat lecturer yang ikut diorang sekali tau, which is penasihat yang join program tu lah. Dia tanya, betul ke nak masuk sini? Saya tak jumpa-jumpa jalan ni. Diorang pun mulalah baca doa dalam bas yang diketuai oleh AJK rohani diorang lah. Tak lama selepas tu, diorang sampai juga ke rumah anak yatim tu. Masa tu, diorang disambut sangat baik. Semua anak-anak yatim tu pakai serba putih.
comel sangat-sangat. Rumah diorang tak adalah kotor sangat, cuma nampak macam tak selesa lah. Tempat tinggal tu macam rumah usang. Jadi diorang just kemas apa yang patutlah. Susun Al-Quran, Yasin, sedekahkan telekung, kemas-kemas perabot, dapur diorang. Last sekali, diorang ada sedekahkan makanan asas lah, like beras, minyak, semualah. Sampailah pukul 5 petang. Sepanjang diorang bergotong royong dalam rumah anak yatim tu, tak ada siapa pun handphonenya ada line. Baik Maxis ke, Celcom ke, Digi ke, semua tak ada line dalam rumah tu. Masing-masing tak boleh nak update dekat Instagram ke apa kan. So semua simpan je lah phone. Mengharapkan AJK Multimedia diorang ni ambil gambar-gambar masa program tu sedang berjalan. Petang tu diorang pun nak gerak balik lah kan. Dah bye-bye dengan anak-anak yatim tu, diorang pun naiklah bas. Sampailah maghrib, diorang nak cari masjid ataupun surau masa dalam perjalanan. Tiba-tiba dapat shocking news. Memang satu bas tu meremang sepanjang balik tu. Sebab orang yang kontak dengan pihak rumah anak yatim tu cakap, time tu handphone dia baru ada line tau. Ada 3 miss call, 4 message WhatsApp dari owner rumah anak yatim tu. Dia tanya, dah sampai ke? Tak jadi datang ke? Lepas tu pihak kelab ni call lah kan, student lah call. Semua terkejut sebab rupanya diorang salah pergi rumah anak yatim. Lepas dah minta maaf apa semua dengan pihak anak yatim yang sepatutnya diorang pergi, ini menurut Ana, dia dengar-dengar cerita lah dari salah seorang AJK kelab kat situ. Sebab housemate Ana ni join sebagai orang luar je, so diorang tak join lah postmortem ke apa segala-gala setelah kejadian tu berlaku kan. Tapi diorang ada kawan yang AJK dalam tu. So kawan dia ni cerita, time diorang discuss balik benda ni, geng-geng kelab persatuan ni lah, banyak benda yang tak masuk akal dan seram gila. Dekat seminggu jugalah masing-masing each one of them tak move on dengan kes ni sampai tak boleh tidur tau. Diorang kata AJK Multimedia punya SD card kamera, siapa yang pakai kamera, pernah pegang kamera tahulah kan, SD card tu kalau tak ada SD card tu bila corrupt, ya Allah, kita macam stresnya. Walaupun boleh lah cari solution kan. Kalau tengok YouTube pun adalah cara kita nak dapatkan balik gambar daripada SD card yang dah corrupt apa semua. Tapi kes ni different. Dekat dalam SD card tu dekat 200 gambar tau, semua corrupt, unable to play the video, unable to display the image. Sampai kan diorang dah try macam-macam untuk fix tapi tak dapat. Lepas tu masing-masing buka cerita lah time diorang gotong royong kat sana. Ada yang kata time nak masuk toilet dia, dalam kolah tu penuh dengan daun. Dalam Al-Quran pun ada daun-daun. Dia macam dalam helaian-helaian tu. Lepas tu ada seorang budak ni, umur dia dalam lingkungan 5 tahun macam tu. Dia datanglah dekat salah seorang AJK ni. Lelaki lah. Dia bagi gula-gula tau. Yang lelaki ni macam layan lah budak-budak kan. Dia cakap lah terima kasih. Lepas tu dia simpan lah dalam poket. Bila balik sampai ke rumah, dalam poket dia ni adalah batu. Tu yang kecoh, suruh cek gambar-gambar, siapa ada ambil gambar. Sebab muskil tentang kewujudan rumah anak yatim tu wujud ke tak sebenarnya. Tapi diorang tak dapat lah jumpa bukti kewujudan rumah anak yatim tu. Tapi cerita ni macam dirahsiakan lah, siapa yang tahu je tahu. And side cerita dari housemate Ana ni pula berlaku setelah balik daripada gotong royong tu kan. Masing-masing penat gila, barai kan. So semua terus tidur. Bila dah sampai kampus, esoknya Ana bangunlah nak solat subuh. Tapi dia terlajak pukul 7 pagi baru dia tersedar. So dia nak kejut lah semua kawan-kawan dia kan, sebab semua tak bangun-bangun lagi. Tapi orang pertama yang dia nampak masa dia bangun tu adalah Lin. Lin tengah duduk tegak dekat meja study dia. Ana tanyalah, weh, terlajak subuh tu, kau dah lama ke bangun? Tapi kawan dia Lin diam je. Ana pun teruslah kejut kawan-kawan dia yang lain kan. Lepas tu kawan-kawan dia dah bangun, dia masuklah toilet untuk ambil wuduk. Lepas dah ambil wuduk, dia masuklah bilik nak solat. Tiba-tiba tengok Lin dah tak ada dah dekat meja study dia tu. Dia dah ada dekat atas katil, tengah tidur. So Ana ingat Lin nak sambung tidur lah. Ana pun solatlah macam biasa. Tapi seorang housemate Ana ni, kita bagi nama dia Fika, dia kejut Lin.
suruh solat subuh. Ana yang tengah solat tu terdengarlah Fika ni kejut kan. Habis je solat, Ana terus tanya, Lin, bukan dah solat ke tadi? Lepas tu Lin katalah, mana ada. Tapi masalahnya kalau mana ada, cakap je lah mana ada. Kenapa nak senyum-senyum? Dia cakap mana ada tu macam, mana ada? Takutlah aku terbayang. Tapi time tu Ana tak terfikir apa-apa pun lah kan. Dan hari selepas tu berjalan seperti biasa. Cuma diorang perasan sikap Lin ni macam berubah. Lin ni sebenarnya seorang yang pendiam, suka buat hal sendiri. Tapi sejak tu Lin suka bercakap tapi cepat marah juga at the same time. Macam kadang-kadang tu merajuk. Ada satu hari tu diorang tegur lah Lin ni, kau okey tak? Lately ni macam perangai kau lain sikit. Tiba-tiba Lin melenting. Dia cakap, apa yang lainnya? Ni memang akulah. Korang dah kenapa? Lepas tu dia terus belah. Dia macam nak mengilat pun ada. Lepas tu diorang memang setiap hari Khamis, malam tu diorang akan baca Yasin sama-sama tau. Diorang satu housemate ni. Lepas solat maghrib lah. Time lah korang. Perangai si Lin ni menjadi-jadi. Dia join baca Yasin tu. Cuma masa tengah baca tu, ayat dia lain. Dia bukan surah Yasin. Tak tahu dia baca surah apa kan. Tapi sounds macam Arab jugalah. Mungkin surah lain ke apa. Wallahualam. Tapi habis je baca, diorang tanya Lin, kau baca apa tadi? Tiba-tiba Lin jawab, sibuk lah. Mata dia tajam tenung kawan dia yang tanya tu. Tiba-tiba Lin cakap dengan diorang, korang tak nak pergi lagi ke rumah anak yatim tu? Aku lapar. Semua macam blank sebab lapar dengan pergi rumah anak yatim macam tak ada kena-mengena. Lainlah kalau dia ajak pergi restoran lepas tu dia cakap dia lapar. So diorang macam balas macam biasa je lah kan. Tak nak aku 4 jam dalam bas, cukuplah hari tu first and last. Malam tu lepas Lin dah tidur, Ana dengan 2 orang housemate dia ajak berborak tau sambil makan Maggi tengah-tengah malam. Diorang borak lah pasal si Lin ni. Diorang kata, kau tak rasa ke Lin ni lain macam sejak-sejak ni? Lepas tu salah seorang housemate dia cerita, kalau kau perasan cara dia jalan pun lain. Dia jalan straight tau. Tangan kiri kanan dia tu kat sisi, tak bergerak macam normal. Lepas tu kawan dia cakap, cara dia pandang aku pun lain. Aku rasa macam tengah cakap dengan orang lain, bukan dengan Lin. Kita tahu kan Lin punya lembut tu pendiam macam mana. Lepas tu Ana cakap lah, tapi takkan lama sangat dia kena rasuk kalau betul tu bukan dia. Tiba-tiba pula lah seorang lagi kawan dia ni boleh cakap, macam mana kalau Lin yang sekarang ni bukan Lin, and Lin yang betul tertinggal dekat rumah anak yatim? Lepas tu Ana kata lah, kau ni mengarut lah. Itulah banyak sangat tengok cerita hantu. So Ana cakap lah yang dia rasa si Lin ni kena gangguan makhluk halus. Tapi mungkin dia sedar tak sedar lah macam tu. And mungkin Lin ni kena bawa berubat. So diorang bertiga di plan nak bagi tahu mak ayah Lin tau. Cuma diorang tak ada contact number mak bapak dia. So kena minta dekat Lin lah kan. Keesokan harinya diorang tanyalah Lin, kau tak nak ke pergi berubat? And Lin terus marah Ana, kau siapa? Siapa kau nak suruh-suruh aku? So Ana terasa lah time tu dia sensitif. Dia terasa Lin marah macam tu dekat dia. Lepas tu housemate lain lah continue tolong cakapkan dekat Lin kan. Diorang tanya, kau tak nak balik ke weekend ni jumpa mak ayah kau ke? Lepas tu Lin tu terdiam. So diorang tanyalah, aku tengok minggu ni kau tak ada call pun parents kau kan? Sebab Lin ni sebelum tidur hari-hari dia akan call parents dia. Rupanya korang, Lin dah seminggu tak pakai phone. Diorang baru perasan yang last scene si Lin ni dekat WhatsApp, tarikh dia orang pergi rumah anak yatim tu. So diorang carilah phone tu kan. Mana phone Lin, tak jumpa. Tanya Lin, Lin dah macam muka kerisauan. Macam dia buat bersalah padahal orang tengah cari phone dia. Diorang dah rasa tak sedap hati dah time tu. Diorang terus contact warden campus diorang tu. Lepas dah ceritakan semuanya, warden tu call lah Mak Lin. Mak Lin terkejut sangat dengar and terus datang ke universiti tu untuk ambil anak dia. Lepas daripada tu, diorang tak tahu keadaan Lin ni macam mana. Oh by the way, handphone Lin tu jumpa di dalam baldi Lin yang ada dekat bawah katil dia. Sampailah hari Isninnya tu, Lin baru sampai ke kampus. Barulah diorang nampak Lin yang sebenar. Gaya semua sama. Diorang tanyalah, kau okey tak? Apa cerita sebenarnya? Lin cuma senyum and geleng kepala. Lepas tu diorang try lah pujuk-pujuk Lin kan, nak suruh buka cerita. Tapi Lin cuma cakap, tempat yang kita pergi hari tu ada penunggu. Tu je dia cakap. So Lin kata kalau dia cerita lebih-lebih, korang takkan percaya. So tu je dia mampu cakap. Memang lagi curious lah diorang ni. Tapi apa yang lagi penting, Lin dah selamat and dah okey sekarang. So tak apalah, diorang teruskan je rutin harian macam biasa. Cuma
masing-masing macam tak sangka lah selama seminggu tu diorang tidur satu rumah, baca Yasin sebelah-sebelah, borak depan-depan tu semua bukan dengan manusia. Itulah experience yang bagi Ana cukup menyeramkan dia. Nasib baik Ana experience benda ni dengan housemate dia. Kalau dia seorang je, buatnya rumah tu ada 2 orang je, korang berdua je dengan Silin ni, tak tahulah aku So thank you kepada Ramli dan juga Ana sebab sudi berkongsi kisah seram hari ni. Sekarang rasa itu sajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.